Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-412 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dapat mengambil sesuatu ibrah, sesuatu pengajaran daripada daripada ayat yang kita bacakan, dan juga menjadikan kita boleh membawa ianya dalam kehidupan seharian. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Saya nampak di ruang komen ada Azima, Samsarina Saifuddin, Ninda Anis, Nurahim Sharif, Galid Sprit, Zimah Don, Nurhayati Yahya, Aisyah Uthman, Safia Sapian, kemudian Jamilah Ihsan, Aminah Hitam, Ana Sukaimi, Muslimah Mahmud, Maznah Ahmad, kemudian Ija Rahman, Laila Omar, serta Zahini Wahid dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini pada siri yang ke-412 kita telah tiba pada ayat pada penghujung surah Al-An'am. Kita berada pada muka surat 150, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 163. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruangan komen muka surat 150, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 163. Maka pada ayat yang ke-161, Allah yang kita telah baca pada hari Sabtu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi pada waktu itu untuk memaklumkan kepada orang Quraisy Mekah secara khusus dan kepada seluruh umat manusia bahawa sesungguhnya petunjuk itu datangnya daripada Allah. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Petunjuk itu datangnya daripada Allah. Dan apakah itu petunjuk kepada jalan yang lurus? Jalan yang lurus itulah agama. Dina qiyamah, agama. Lalu apabila kita nak berada pada jalan yang lurus, kita hendaklah berpegang dan mengamalkan agama. Dan kemudian pada ayat 162 dibawakan ayat Allah perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk maklumkan kepada orang Quraisy dan kepada seluruh manusia bahawa amalan, perbuatan dan juga ibadah semuanya pada waktu itu mestilah dilakukan kerana Allah. Lalu memang agama itu penting, mengamalkan agama. Namun mengamalkan agama itu mestilah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita baca pada ayat 162. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku. Maksudnya amalan waktu hidup dan amalan ketika mana mati. Semuanya adalah lillah, hanya untuk Allah. Apakah sifat Allah? Rabbil alamin, Rabb untuk semesta alam. Lalu ayat ini kita telah baca, ayat 162, 61 dan 162. Kemudian pada ayat 163, selepas daripada firman Allah Rabbil Alamin, bahawa semua amalan aku lakukan untuk Allah, Rabb kepada semesta alam, Rabb kepada seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan juga untuk menyebut la syarikalah.
Ayat 162 adalah ayat 163 adalah sambungan daripada ayat 162, di mana bila kita sebut Rabbil Alamin, Allah itu adalah Rabb untuk semesta alam. Allah itu adalah Rabb untuk sekalian alam. Lalu apakah sifat Allah yang seterusnya? La syarika lah. La, langsung tiada. Syarika, sekutu. Lah, untuknya, untuk Allah. Tidak ada sekutu untuk Allah. Maka mengapakah kita nak buat amalan untuk selain daripada Allah? Allah itu tidak ada yang sama seperti Allah. Tidak ada pesaing bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka mengapakah bila kita nak melakukan amalan, bila kita nak melakukan ibadah dan juga agama kita, pada waktu itu kita nak buat selain daripada Allah? Padahal Allah itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, la syarikalah, dan pada waktu itu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ayat ini kita nampak bahawa pada perkataan la syarikalah, langsung tidak ada sekutu untuknya, untuk Allah, pada waktu itu memberi pengajaran kepada kita sebab apa pun yang menjadikan manusia itu melakukan amalan kerana selain daripada Allah sebenarnya tidak berbaloi. Apabila kita nak melakukan amalan pada waktu itu untuk manusia, ataupun untuk sesuatu, ataupun untuk apa jua sebab, apabila kita nak melakukan amalan pada waktu itu untuk selain daripada Allah, ianya tidak berbaloi, tidak bermanfaat. Kenapa? Kerana la syarikalah, tidak ada pun yang sekutu dengan Allah. Lalu mengapa tidak buat hanya untuk Allah? Kenapa pada waktu itu tidak percaya hanya pada janji Allah? Kerana kalaulah kita buat untuk makhluk, untuk manusia, untuk jawatan, untuk nama, untuk harta, sebenarnya itu semuanya tidak berbaloi, kerana sepatutnya kita buat lillah, hanya untuk Allah. Kerana Allah yang memiliki segalanya, Rabbul Alamin, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada la syarikalah pengajarannya adalah nak menyedarkan manusia supaya tidak melakukan sesuatu untuk kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bidzalika, dan bi, dengan zalika, itu. Apakah maksud itu? Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa bidzalika, dan dengan itu. Apakah maksud itu di situ? Maksudnya mengkhususkan amalan hanya untuk Allah. Yang mana kita dah belajar pada ayat 162, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya adalah untuk Allah. Lalu wabidzalika, dan dengan itu tu kembali kepada mana? Kembali kepada ayat 162, maksudnya pada waktu itu semua amalan kita adalah kerana Allah. Umirtu, aku diperintahkan. Lalu dengan itu dalam kurungan mengikhlaskan amalan kerana Allah. Umirtu, aku diperintahkan. Maka kita diperintahkan untuk melakukan semua amalan kerana Allah Subhanahu wa taala, melakukan semua perkara kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang kedua daripada perkataan wa bidzalika umirtu, bagaimana pentingnya untuk kita mengikhlaskan amalan kita kerana Allah. Kerana itulah Allah perintahkan kita, walaupun sedikit mana pun amalan itu. Walaupun sedikit mana pun amalan, wa bidzalika umirtu, Nabi SAW diperintahkan untuk mengikhlaskan amalan itu kerana Allah. Sebenarnya perintah itu adalah untuk umat Nabi SAW. Lalu kita diperintahkan untuk mengikhlaskan amalan itu, amalan kita kerana Allah. Lagi sekali saya ulang, wa bidzalika, dan dengan itu. Apakah maksud dengan itu? Dalam kurungan maksudnya adalah kembali kepada ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua ini kita buat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu melakukan amalan untuk Allah, kita diperintahkan begitu. Dan apabila kita buat amalan kita kerana Allah, maka tak ada amalan yang kekal kecil.
Tak ada amalan yang kekal kecil. Bila sahaja amalan itu kita buat kerana Allah, maka sabda Nabi SAW, walaupun syikku tamrah, walaupun sebahagian kurma. Ini nak menunjukkan bahawa amalan kecil, nampak kecil pada zahir, walaupun sebahagian kurma. Tetapi apabila pada waktu itu sebahagian, bukan sebiji pun, sebahagian kurma dilakukan, diberikan, diinfakkan kerana Allah, maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, ianya akan menjadikan kita layak beroleh ganjaran umpama gunung. Lalu amalan yang nampak kecil, pada waktu itu nilainya besar apabila dibuat kerana Allah. Lalu sebab itulah Allah tak suruh kita pada waktu itu bukan sekadar melakukan amalan yang banyak, bukan sekadar pada waktu itu melakukan amalan dalam bentuk kuantiti yang banyak, tetapi yang diperintahkan kita adalah melakukan amalan kerana Allah. Kerana apabila amalan itu dilakukan kerana Allah, amalan itu tidak lagi kecil, walaupun kecil. Maka sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika, wa dan bi, dengan zalika itu. Apakah maksud zalika itu? Dalam kurungan kembali kepada ayat 162 kata para ulama tafsir, iaitu melakukan semua amalan lillah, hanya untuk Allah. Dan umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Dan apabila Allah dah perintah, adakah patut kita lawan? Apabila Allah dah perintah, adakah patut pada waktu itu kita persoal? Apabila Allah dah perintah, adakah pada waktu itu kita pada waktu itu pertikaikan? Tidak. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan apabila kita dapat perintah Allah, apakah sepatutnya keadaan kita? Wa ana, wa dan ana adalah aku, awal, orang yang pertama, al-muslimin, daripada kalangan orang-orang yang berserah. Lalu apabila kita telah baca wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan, maka apakah situasi, apakah keadaan kita sebagai hamba apabila Allah perintahkan sesuatu? Jawapannya adalah wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama, yang mula-mula, al-muslimin, daripada kalangan orang-orang yang menyerah diri. Maka pengajaran daripada wa ana awwalul muslimin, pengajaran yang ketiga untuk hari ini adalah, inilah sifat, inilah keadaan seorang hamba apabila Allah perintahkan sesuatu, apabila Allah suruh sesuatu, menjadi orang-orang yang muslim, yang mana terjemahan muslim adalah orang yang menyerah diri. Pada waktu itu dia akan patuh, pada waktu itu dia akan taat, pada waktu itu dia tidak akan persoal, pada waktu itu dia tidak akan pertikai, pada waktu itu dia tidak akan memberi alasan. Apabila ianya adalah perintah Allah, wa bidzalika umirtu, apabila ini adalah perintah Allah, wa ana awwalul muslimin, kita akan menjadi orang yang menyerah diri, yang melakukannya, bukan sebarang orang yang menyerah diri. Wa ana awwal, orang yang mula-mula, orang yang pertama, al-muslimin, daripada kalangan orang-orang yang menyerah diri. Masya Allah. Maka sebab itu, daripada sini pengajaran yang ketiga adalah, bila kita berada pada situasi di mana pada waktu itu datangnya perintah Allah, kita mestilah menjadi orang yang menerima perintah Allah tersebut, bahkan kalau boleh digambarkan dengan berlumba-lumba, menjadi orang yang pertama yang pada waktu itu nak melakukan perintah Allah, menjadi orang yang mula-mula nak mengamalkan perintah Allah, menjadi orang yang paling awal pada waktu itu berserah diri mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini barulah sifat hamba yang Allah suka. Ini barulah sifat hamba yang layak menjadikan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat 164. Firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dah ada 3 pengajaran daripada ayat 163. Pada ayat 164, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk maklumkan, qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Lalu katakan dalam bentuk apa? Dalam tafsir Al-Wasit disebut ala sabili ta'ajjubi min halihim,
dalam keadaan pelik, hairan terhadap keadaan orang-orang yang ingkar. Katakan kepada mereka, orang-orang yang ingkar, wahai Muhammad, dalam keadaan kamu menzahirkan rasa ta'ajub, wal istinkar, dalam keadaan kamu ingkar, kamu tak bersetuju dengan keadaan mereka. Lalu katakanlah di sini pada waktu itu dalam keadaan kamu merasa hairan dengan keadaan mereka, merasa tidak bersetuju dengan keadaan mereka. Apakah yang patut kamu katakan? Aghairallahi abghi rabba. Kerana orang-orang musyrik pada waktu itu mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka. Orang-orang musyrik pada waktu itu mengajak Nabi untuk bersama dengan mereka. Lalu Allah perintahkan Nabi untuk cakap kepada orang-orang yang mengajak untuk menyekutukan Allah. Adakah ghaira selain Allahi Allah, abghi, aku mencari, Rabba, sebagai Tuhan. Ghairallah, adakah patut aku mencari selain Allah Rabba sebagai Tuhan? Adakah kamu waras? Adakah kamu ni betul? Kamu nak mengajak aku menyekutukan Allah. Kamu nak mengajak aku melakukan maksiat kepada Allah. Kamu nak mengajak aku pada waktu itu meninggalkan agama Allah. Aghairallahi Rabbi, adakah patut? Kul, katakanlah wahai Muhammad, aghairallah, adakah patut selain Allah? Abghi, aku mencari, Rabba, sebagai Tuhan. Adakah patut? Lalu daripada sini sebenarnya pada waktu itu soalan dalam bentuk penafian, soalan dalam bentuk ingkar. Jawapannya tak patut. Maka sama sekali tidak patut. Allah yang telah memberikan segala-galanya. Pada waktu itu aku cari Rabb selain Allah. Aku cari pada waktu itu Tuhan selain daripada Allah. Qul aghairallahi abghi rabba. Apakah pengajaran yang keempat daripada perkataan Qul aghairallahi abghi rabba? Kita juga boleh tanya soalan ini pada diri kita. Adakah selain daripada Allah patut aku jadikan tempat mengadu? Adakah selain daripada Allah aku patut jadikan sebagai tempat pada waktu itu menceritakan masalah aku? Adakah selain daripada Allah aku patut pada waktu itu cari ketenangan dan kebahagiaan? Lalu ini untuk kita. Seperti mana Allah perintahkan baginda Nabi untuk bertanya soalan, kita pun tanya soalan kepada diri kita. Ya, Alhamdulillah kita menyembah Allah. Namun, adakah pada waktu itu benar-benar kita menghargai Allah? Adakah pada waktu itu benar-benar kita meminta kepada Allah? Adakah benar-benar kita kembali kepada Allah? Lalu walaupun terjemahannya adalah aghairallahi abghi rabba, adakah patut aku menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan? Tetapi pengajarannya untuk kita orang-orang yang dah beriman. Soalan kita patut tanya, adakah patut aku menjadikan selain daripada Allah sebagai tempat pengaduan? Adakah patut aku menjadikan selain daripada Allah tempat untuk kembali? Adakah patut aku menjadikan selain daripada Allah sebagai tempat untuk meminta pertolongan? Adakah patut aku menjadikan selain daripada Allah, mencari selain daripada Allah sebagai tempat ketenangan dan kebahagiaan? Padahal sebenarnya Allah itulah Tuhan kita. Allah itulah Rabb kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka ini adalah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 164 ini. Kenapa kita nak mencari selain daripada Allah? Maka Allah terangkan sebab mengapa jangan mencari selain daripada Allah. Mengapa? Wahuwa, wa terjemahannya adalah haliyah, dalam keadaan. Wa, dalam keadaan. Huwa, dialah, iaitu Allah. Rabbu, Tuhan. Kulli syai', bagi tiap-tiap sesuatu. Wa huwa rabbu kulli syai', dalam keadaan Allah lah, dialah Tuhan. Rabbu, Tuhan. Rabb, kulli syai', tiap-tiap sesuatu. Allah adalah segala-galanya. Mengapakah kita nak mencari selain daripada Allah? Lalu sebab itu pengajaran daripada permulaan ayat 164 ini adalah kita pun patut tanya soalan yang sama pada diri kita.
Adakah pada waktu itu kita benar-benar menghargai Allah? Adakah benar-benar pada waktu itu kita kembali pada Allah? Adakah benar-benar kita meminta kepada Allah? Sehingga kan pada waktu itu kita mencari selain daripada Allah. Padahal Allah itu segala-galanya. Wahuwa, dan dia iaitu Allah, Rabbu, adalah Rabb kulli, bagi tiap-tiap syai' sesuatu. Semua pada waktu itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahuwa rabbu kulli syai' adalah pada waktu itu illah, adalah sebab, adalah pada waktu itu sebab dan juga illah kenapa jangan mencari selain daripada Allah. Kenapa jangan mencari selain daripada Allah? Sebab Allah adalah segala-galanya. Allah adalah Rabbu kulli syai'. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Apabila manusia itu dah faham yang dia adalah hamba, Allah adalah Rabb segala-galanya, maka kena ingat firman Allah, wala, dan tidaklah, taksibu, melakukan, kullu, mana-mana, setiap, nafsin, jiwa, orang, illa, kecuali, alaiha, tanggungan adalah di atas dirinya, kecuali dia kena menanggungnya. Apakah maksud wala taksibu kullu nafsin illa alaiha? Wala, dan tidaklah, taksibu, melakukan, dalam kurungan dosa, dalam kurungan maksiat. Wala taksibu, dan tidaklah melakukan maksiat dan dosa, kullu, mana-mana ataupun tiap-tiap, nafsin, jiwa ataupun manusia, illa, kecuali, alaiha, tanggungan dosa itu, dalam kurungan tanggungan dosa itu, alaiha, ke atasnya. Lalu pada bahagian ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menegaskan bahawa setiap manusia akan diberikan balasan berdasarkan perbuatan dia. Lalu bila Allah dah terangkan berkali-kali jangan menyekutukan Allah, buat amalan hanya kerana Allah, berimanlah kepada Allah, maka Allah tutup penghujung surah Al-An'am ini dengan firman Allah bahawa setiap manusia, apapun yang dilakukan, maka itulah balasan dia. Balasan manusia berdasarkan amalan manusia tersebut. Wala taksibu, dan tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan maksiat dan dosa illa alaiha, kecuali dia yang kena menanggung dia. Maka apakah pengajaran daripada bahagian ayat ini? Pengajarannya adalah kullu insan, setiap manusia pada waktu itu mujaza, pasti akan diberikan balasan. Dan bagaimanakah balasan setiap manusia? Bi'amalihi, ditentukan dengan amalan dia. Lalu pada waktu itu pengajarannya adalah risau tentang amalan kamu. Kamu takkan dibebankan dengan amalan orang lain, tak. Maka sebab itu risaukan tentang amalan kamu. Kita hidup pada zaman, kita berada pada keadaan yang mana media sosial mengajar kita untuk sibuk tentang amalan orang lain. Kita sibuk untuk amalan orang lain. Apa orang tu buat, kita nak komen. Apa orang tu cakap, kita nak letakkan pandangan. Apa orang tu lakukan, kita nak sebut bagaimana. Media sosial mengajar kita begitu. Maka sebenarnya Allah ingatkan setiap manusia pada waktu itu apa yang dia buat, itulah balasan dia. Wala taksibu, dan tidaklah melakukan apa manusia itu sebarang perbuatan maksiat illa, kecuali pada waktu itu dia yang kena tanggung. Maka kenapa kita nak sibuk tentang amalan orang? Kenapa kita pada waktu itu nak meletakkan sebarang kenyataan berkenaan amalan orang? Amalan orang itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu sibuk dengan orang lain sehingga pada waktu itu kita lupa amalan sendiri. Kita terlalu sibuk dengan orang lain sehingga pada waktu itu kita mengucapkan, melakukan
perbuatan yang boleh menjadi hilangnya pahala dan mendatangkan dosa. Maka sebab itulah firman Allah, apakah poin dia daripada kenapa kita nak beramal, daripada apa yang kita belajar daripada surah Al-An'am, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap yang bernyawa dia kena tanggung dosanya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala, dan tidak taziru, akan memikul, waziratun, seorang yang melakukan maksiat dan dosa, wizra, dosa maksiat, ukhra, orang lain. Tak ada pendosa yang kena pikul dosa orang lain. Tak ada seseorang orang yang melakukan maksiat yang kena pikul maksiat orang lain, kecuali apa yang dia buat. Dan kata para ulama tafsir, apa yang dia buat itu dua. Apakah maksud apa yang dia buat? Bahawa manusia itu diberikan balasan berdasarkan apa yang dia buat. Yang pertama, bil mubasyarah, memang dia sendiri buat, maka itu dikira sebagai perbuatan dia. Yang kedua, tasabbub, dia menjadi penyebab. Dia ajak orang buat maksiat, maka orang tu punya maksiat dia dapat bahagian. Dia ajak orang melakukan dosa, maka orang yang melakukan dosa itu dia dapat bahagian. Ataupun dia menjadi orang yang mula-mula pada waktu itu melakukan maksiat itu, maka orang lain ikut dia, orang lain follow dia, maka dia akan dapat dan dikira sebagai kelakuan dia. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit di sini sebut, wa innama tatahammalul athimah, dan hanya senya, maksud daripada bahagian ayat ini adalah, dan hanya senya setiap pendosa itu hanya akan menanggung dosanya sendiri. Alladzir takabathu, dosa yang dia buat sendiri, sama ada bil mubasyarah, dengan perbuatan dia sendiri, au bit tasabbub, ataupun dengan sebab dia menjadi penyebab. Lalu orang yang menjadi penyebab pada waktu itu kepada orang lain buat dosa, dia dapat bahagian walaupun dia tak buat. Lalu sebab itu seseorang yang pada waktu itu menjadi rujukan, sama ada istilahnya zaman kita influencer, ataupun contohnya orang yang ada kedudukan, ataupun orang yang dipandang tinggi oleh masyarakat, dia kena jaga percakapan dia, perbuatan dia, kelakuan dia. Kerana kalaulah dia buat sesuatu dan orang lain ikut maksiat itu, maka dia akan mendapat dosa daripada perbuatan orang itu, kerana dia adalah tasabbub, dia adalah penyebab. Lalu sebab itu sahabat-sahabat, take note, catatkan di sini, kerana banyak orang menggunakan ayat ini, dia kata, dosa orang tu lah, kenapa aku nak tanggung, aku ajak aja. Ajak pun kita akan dapat bahagian. Wala tazirwa, dan tidak, dan tidak taziru, akan menanggung, wazirah, orang yang melakukan maksiat dan dosa, wizra, maksiat dosa, ukhra, orang lain. Dalam kurungan, apa yang kita patut tulis, hanya senya manusia itu akan menanggung dosanya sahaja, ataupun dosa yang dilakukan disebabkannya. Dua-dua. Lalu bila dia menjadi penyebab, dikira pada waktu itu dia ada bahagian, ada saham, ada share daripada dosa tersebut. Maka sebab itu, apa pentingnya untuk kita ambil berat tentang apa yang kita ajak, apa yang kita sebut, supaya tak menjadi penyebab kepada orang lain buat dosa. Di sini ada satu pengajaran yang menarik. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, perkataan al-wizr, yang kita nampak di sini, wizra, taziru. Lalu perkataan al-wizr, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sebenarnya memberi makna asalnya adalah beban. Al-wizr adalah al-thiqal, maksudnya beban. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dosa itu sebagai beban? Sebab dosa itu memang membebankan kita. Orang yang banyak dosa, bebanan itu boleh terasa di dunia. Dia berat pada waktu itu nak melakukan ketaatan. Dia berat pada waktu itu nak bertaubat. Dia berat pada waktu itu nak meninggalkan maksiat. Itu dekat dunia.
Belum lagi seperti mana firman Allah di hari akhirat, wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Kelak di hari akhirat dia akan menanggung bebanan dosa dia. Lalu sebenarnya pengajaran daripada bahagian ayat ini adalah apabila manusia itu melakukan dosa, sebenarnya dosa itu adalah beban. Maka sebab itu tinggalkan dosa. Bertaubat daripada maksiat. Kerana dosa pada waktu itu meninggalkan beban. Dan memang dosa itu membebankan. Bila kita tak bertaubat, berat kita nak buat kebaikan, berat kita nak bertaubat, berat pada waktu itu kita nak tinggalkan maksiat. Lalu sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut dosa dengan perkataan ithim di sini, tetapi Allah menyebut dosa dengan perkataan wizir, padahal wizir itu terjemahannya adalah beban. Lalu memang dosa itu membebankan di dunia dan pastinya kelak di hari akhirat. Maka sebab itu kita kena tinggalkan maksiat dan kita hendaklah bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa penerangan telah diberikan, peringatan telah diberikan, pada waktu itu utusan Rasul telah diutuskan. Kalaulah manusia itu tetap berdegil, maka kena ingat kembalinya manusia itu adalah tetap kepada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menutupkan ayat 164, "Thumma," kemudian, "ila," hanya kepada, Rabbi, Tuhan, kum, kamu, marji'ukum, kembali, tempat kembalinya kamu. At the end, kamu tetap kena jumpa dengan Allah. Kalaulah keputusan kamu kat dunia nak kekal begini, kalaulah keputusan kamu kat dunia nak tetap buat maksiat, kalaulah keputusan kamu kat dunia tetap nak berlaku begini, summa ila rabbikum marji'ukum. Silakan, kerana kembalinya kamu adalah tetap pada Allah. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan membentangkan, menceritakan, mengkhabarkan. Maka yunabbi'u, Allah akan mengkhabarkan, Allah akan menceritakan, Allah akan memaklumkan, kum, kepada kamu, bi, dengan, ma, apa-apa yang, kuntum, adalah kamu, fihi, pada perkara itu, takhtalifun, kamu berbeza pendapat. Apabila kamu kat dunia, kamu kata tak, bukan begini cara menjalankan kehidupan, bukan agama segala-galanya, bukan perintah Allah segala-galanya, itu kamu punya alasan untuk kamu melakukan maksiat. Tak mengapa. Kena ingat, kamu tetap kembali pada Allah. Kamu tak boleh lari daripada Allah. Maka biarlah Allah yang tentukan siapakah yang pada waktu itu benar dan siapakah pada waktu itu yang salah dan tertipu dengan tipu daya syaitan. InsyaAllah kita akan sambung esok ayat yang terakhir, ayat yang 165. Moga-moga ada pengajaran yang kita perolehi. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga bermanfaat. Pertemuan ini kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian yang kita kongsikan di Telegram channel Kuliah Umar Aziz juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi.